Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun bersama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kuliah kita pada muka surat 381. Tajuk kecil, bahaya pembatasan kelahiran dari aspek kesihatan. Sumaqala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jika dia ini gagal dari sudut ekonomi, ia juga mendatangkan banyak kemudaratan dari sudut kesihatan, baik kepada kaum lelaki maupun kaum perempuan. Jadi hakikatnya sekarang ni kita tengah membahaskan tajuk menyekat bantuan kemanusiaan. Bagaimana penulis ini menyatakan kepada kita antara tahdid ataupun perancangan yang dilakukan oleh musuh tidak lain dan tidak bukan melalui pembatasan kelahiran di kalangan keluarga Islam, khususnya di dunia Islam. Jadi mereka menimbulkan keraguan kepada masyarakat Islam apabila ramainya kelahiran atau banyaknya anggota sesebuah negara Islam tersebut, ia memberi kesan kepada ekonomi, kepada kesihatan dan yang sama waktu dengannya, seperti mana yang telah kita bahas dan akan kita bahas pada ketika ini. Jadi pada bulan atau minggu yang lalu kita dah bahas bagaimana penulis ini menyatakan teori yang digunakan pakai oleh Barat merupakan satu perkara yang bercanggah dengan keadaan yang sebenar. Bahkan apabila ramainya masyarakat Islam tersebut, ia menyumbang kepada faktor ekonomi yang menggalakkan, berbeza dengan apa yang didakwakan oleh mereka. Samalah dengan tajuk yang kita nak baca ataupun yang kita nak bahaskan pada malam ini. Bagaimana mereka menyatakan apabila ramainya masyarakat Islam di dalam sesebuah negara Islam, ia akan memberi kesan kepada aspek kesihatan tersebut. Walhalnya ianya merupakan perkara yang bercanggah dengan keadaan itu. Bahkan apabila umat Islam itu merancang keluarga itu tadi, ia memberi kesan kepada kesihatan mereka sama ada lelaki ataupun perempuan, kerana ia menyalahi fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka sains dan pakar-pakar yang amanah telah membuktikan segala kaedah membataskan kelahiran, baik berupa kapsul, alat yang dipasang di mulut rahim, azal dan pemandulan orang lelaki, boleh membawa kemudaratan kepada lelaki dan wanita sekaligus. Jadi bila kita buat kajian, bila pakar-pakar kesihatan melakukan kajian mereka, dia buat tajribiat ataupun kita panggil tajribah, eksperimen. Apabila seseorang itu menghalang ataupun dia sebut tanzimun nasal, membataskan kelahiran, sama ada dia makan ubat perancang ke, sama ada dia menggunakan alat ke, sama ada dia
melakukan proses pemandulan orang lelaki, yang mana benda-benda tersebut hakikatnya membawa kepada kemudaratan, sama ada lelaki atau perempuan itu sendiri. Jadi ini merupakan teori yang telah pun dibuktikan oleh pakar-pakar sains di atas kemudaratan yang berlaku bagi mereka yang cuba untuk menghalang kelahiran itu daripada berlaku. Jadi ini merupakan mudarat yang bakal diperolehi oleh mereka yang cuba untuk merancang keluarga. Maka bagi lelaki contohnya, laporan kelahiran kebangsaan di Britain menyatakan kaedah-kaedah tadi boleh menyebabkan kemudaratan kepada sistem badan, melemahkan kekuatan dan juga boleh mendatangkan penyakit kerusingan. Nah, abang kata bila melakukan proses pemandulan orang lelaki ni nak mandui buat macam mana? Buang testis dia, apa dia? Kasihlah istilah dia. Okay. So, bila benda tu dilakukan, sebab apa? Tak mau anak, tak haru biru. Okay. Tak mau bagi anak banyak, takut anak banyak, takut anak ramai. Maka dia melakukan proses pemandulan tersebut. Maka impak, kesan daripada perkara tadi, seperti mana yang berlaku di Britain, menurut kenyataan yang dinyatakan oleh penulis ini kepada kita, ia membawa kepada kemudaratan sistem badan. Alah, benda tak cukup suku ni, payah cerita kan. Skru tak cukup, contoh. Okay. Mau tahu dia bergerak tak kena cara, nak alignment tak boleh, nak balancing pun tak kena. Alright? Melemahkan kekuatan dan juga boleh mendatangkan penyakit kerusingan. Tak ada kerja cari penyakit. Tapi bila benda ni buat, maka inilah kesan yang akan berlaku khususnya kepada lelaki. Sebab itu Islam melarang perkara tersebut daripada dilakukan oleh kita. Sebab rezeki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi perempuan pula, mereka mudah terkena tekanan saraf, kesangsian, tidak dapat tidur malam, ketegangan, sakit kepala, gebas kedua belah kaki dan tangan, keguguran rahim, mudah hilang ingatan dan kadangkala boleh menjadi gila. Tak ada kerja lah. Jadi bila melakukan proses-proses pemandulan tersebut, ini antara impak yang telah pun dikaji oleh pakar-pakar kesihatan di atas kesan yang akan dihadapi ataupun yang akan diperolehi sama ada oleh lelaki ataupun perempuan berlandaskan kepada keadaan-keadaan tersebut. Macam kita lah kan, beli kereta, beli motor, Jepun buat elok dah. Kita pula nak pergi korek, potong blok, tukar macam-macam. Tak jahanam motor kita. Serupa tu lah dengan kita pun. Jadi motor 150cc nak lari terang mana, agak-agak padam patut sudah lah. Ni nak belah serupa 650, agak-agak bro. Tu motor, orang pun serupa tu lah. Allah Ta'ala dah buat elok dah kat kita kan. Fitrah semua dah cantik dah. Tak kita nak pergi otter pula dah. Kita lebih cekap daripada Allah Ta'ala. Makan hapuan dah jawab dia. Ini kaedah kiasan yang paling mudah untuk kita fahami. Jadi bila para saintis ni buat kajian, inilah kesan-kesan yang akan dihadapi oleh mereka yang cuba untuk membataskan kelahiran tersebut dengan melakukan perkara-perkara yang dinyatakan tadi. Hasil kajian yang dibuat oleh Markas Sains Kajian Jenayah Mesir, dia fokuskan kepada negara dia, menunjukkan kaedah pencegah hamil menyebabkan perempuan mudah terkena penyakit-penyakit yang teruk seperti kanser. So bila dok pi guna alat-alat pencegah kehamilan, antara dia apa? Makan ubat lah, perancang keluarga. Makan ubat, tak mau bagi mengandung. Pakai alat IUD dan yang sama waktu dengannya. IUC ke IUD? IUCD. Bobia bro, kita tak tahu. Kan sebut macam tu. Okay. Jadi dah abang kata pakai segala benda-benda tu semua, dia memudaratkan si perempuan itu tadi. Bahkan membawa kepada penyakit-penyakit yang teruk. Contohnya paling simple, kanser. Kanser ni kita sebut barah lah. Kalau di luar kita panggil bisu ya, kenanya barah kan. Tapi dah duduk dalam, jadi kanser lah.
Kalau luar kita panggil bisui ya, padahal kanser lah bisui tu. Peti. Tapi dah duduk di luar kan. Jadi bawah apa nama pelipat ni ke. Okey, jadi kat lengan ke, kita panggil bisui je lah. Okey, tapi kalau jadi kat dalam, dandan tu tak nama kanser. Oh Allah. Padahal benda tu ya. Alright. Jadi dia membawa kepada penyakit-penyakit berbahaya itu tadi. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan badannya membesar dan berair, lemah seluruh badan dan lain-lain fenomena yang dapat diperhatikan dengan mata kasar. Yang ni kena tengok orang berubah lah pula. Kita tengok bini kita kan, kok-koklah ada mengamalkan perkara-perkara yang dinyatakan tadi. Okay, makan pil perancang ke, pakai alat-alat tu ke, dia ada kesan tak ada kesan pada tubuh badannya. Kalau disebut dekat sini menyebabkan badan dia tu besar dan berayat. Nah, abang kata dia gemuk lah. Betul? Sebab apa? Sebab perkara tadi ya. Begitu juga dia memberikan ataupun melemahkan seluruh badan serta fenomena yang dapat diperhatikan dengan mata kasar. Kita tengok bini kita pun lain dia. Sebelum dan selepas daripada dia buat ataupun memakan menggunakan alat-alat perancang tersebut. Daya tengok bini orang, tengok bini kita sudah. Kan? Lagi duk pergi belebek bini orang pula. Bini aku macam bini aku juga agak-agak. Kan? Yang kawan kita pun rebui tampuk tak. Dia kata serupa bini aku pun. Pula tak. Han tengok bini hang seorang sudah lah. Yang duk pandai-pandai tengok bini orang tu pasal apa? Kan? Habis tu dia boleh menikah lebih daripada seorang. Baru boleh tengok ada beza tak ada beza. Bini nombor 1, bini nombor 2, bini nombor 3, bini nombor 4. Ni bini satu tu ya. Tengok yang tu ya. Jadi benda-benda lagu ni kena faham. Alright. Kita suka bertanya, berapakah yang dibayar oleh pihak kerajaan dari peruntukan ekonominya bagi mengubati penyakit-penyakit yang timbul dari kaedah pencegahan kehamilan ini? So penulis dia kata berapa yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk mengubati pula pesakit-pesakit hasil daripada program Tanzilun Nasal tersebut ataupun kita panggil pembatasan kelahiran itu tadi. Sebab bila dia menggunakan kaedah-kaedah tersebut, dia mendatangkan impak atau kesan kepada diri dia. Lepas tu nak kena berubat pula. Kan? Bila berubat dia seperti kerajaan macam biasa. Okey. Jadi berapa pula yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk mengubati masalah-masalah itu tadi? Sudah jelas dia kata, pembatasan kelahiran adalah satu kerugian baru kepada ekonomi. Tak ada punca nak kena apa? Nak kena kita panggil apa? Memberi satu peruntukan dana pula untuk mengubati penyakit-penyakit tersebut. Padahal daripada segi asal tak nak sakit apa pun. Tapi bila dah merancang keluarga ni, kesan yang dimiliki ataupun yang diperolehi menyebabkan kerajaan pula terpaksa menanggung belanja itu tadi. Maka dia kata jika kerajaan menggunakan kos berjumlah jutaan dolar yang digunakan untuk mengiklankan kaedah-kaedah pencegahan kehamilan dan merawat kesan-kesan yang memudaratkan hasil penggunaan kaedah tersebut untuk rancangan pembangunan, sudah pasti faedahnya dapat dinikmati oleh umum. Dia kata kalau duit tu digunakan untuk pembangunan, untuk publik adalah lebih baik, adalah lebih bagus dan ianya dapat dinikmati oleh kita secara amnya. Okey. Tapi disebabkan kena spend juga peruntukan itu kepada golongan-golongan yang sakit ni tadi. Okey. Sebab apa? Berpunca daripada pengambilan-pengambilan pil dan yang sama waktu dengannya yang mengikut ataupun yang melaksanakan kaedah pencegah kehamilan tersebut. Maka inilah keadaan yang terpaksa ditanggung oleh sesebuah kerajaan Islam. Tetapi persoalannya kata penulis ini, adakah mereka yang menghantar dolar-dolar itu kepada kita membenarkan kita menggunakannya untuk faedah umum? Ini dia fokus kepada negara-negara barat yang sanggup spend berjutaan dolar kepada negara-negara umat Islam, especially negara Arab, untuk melaksanakan program pembatasan kelahiran ini semata-mata demi untuk melihat kelemahan dan kehancuran umat Islam itu sendiri. Sudah pasti mereka tidak akan membenarkan negara umat Islam menggunakan duit itu demi kepentingan masyarakat ataupun pengguna secara umum atau am kepada umat Islam di sana. Settle.
Maka hasil gerakan pembatasan kelahiran. So bila ada gerakan pembatasan kelahiran ni yang duk kempen sangat suruh supaya kita ni melakukan tanzimun nasal, maka dia akan ada hasil daripada gerakan tersebut. Maka gerakan ini telah menimbulkan banyak kesan buruk daripada baiknya. Antara kesan buruk tersebut apa dia? Pertama sekali, banyak berlaku keburukan dan penyakit-penyakit yang teruk. So bila merancang keluarga ni, kaedah dia mendatangkan kesan buruk lebih daripada yang baik. Antara perkara pertama yang penulis disebut dekat kita berlandaskan kepada apa yang berlaku di negara dia, khususnya Mesir dan negara-negara Arab yang lain. Kias kalah dengan negara kita ni, kok kenal satu dua. No, tapi yang dia nak cerita ni bukan dekat Malaysia. Dia nak cerita dekat kita apa yang berlaku di negara dia, iaitu Mesir, yang mana berlaku keburukan dan penyakit-penyakit yang teruk. Apa dia? Kita tengok. Kaedah pencegahan kehamilan membantu menyebarkan perzinaan dan menjatuhkan kehormatan. Nampak? Tambah Zamala kan dengan kondom dia. Okey. Nah, abang kata benda tu menjadi satu perkara yang mendorong kepada berlakunya perzinaan. Sebab apa? Sebab bila berzina tak mengandung. Nampak? Jadi ini antara perkara buruk yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang dinyatakan oleh penulis ini kepada kita, yang mana menyebarkan perzinaan dan menjatuhkan kehormatan. Orang perempuan khususnya tak ada value. Okay? Orang lelaki pun serupa tu lah juga. Tapi orang lelaki ni dia ego lebih. Sebab dia rasa dia derian. Okay? Golek pun dia kuat, dia okey. Dia kena golek pun dia okey. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak beranak. Yang nak beranak ni perempuan. Jadi perzinaan itu berleluasa di dalam masyarakat. Sebelum ini dia kata, anak-anak perempuan takut untuk menzahirkan kandungannya. Tetapi sekarang dia kata, perkara itu tidak ditakuti lagi, kerana kaedah pencegahan kehamilan akan melahirkan perasaan aman kepada mereka. Apalagi apabila kaedah ini diamalkan oleh seluruh masyarakat dan disebarkan sewenang-wenangnya tanpa kawalan. Nah, abang kata dulu mungkin budak-budak perempuan ni takutlah bila nak buat benda-benda jahat ni. Sebab apa? Takut termengandung. Tapi lah biasa kondom dijual bersepah di kedai-kedai 7E pula. Kedai-kedai 24 jam kan? Tak kira lah 7-Eleven ke, kedai apa yang 24 jam ke, pergi Zmat dah. Tak ada pun. Tak nak bincang aku pun. Tak ada nak pergi tengok. Setakat lah tak ada je kan. Orang tersing kegok pergi Zmat tak ada kan. Lagi pergi Zmat pun jual kondom juga. Mantap. Okay. Jadi nak abang kata kedai-kedai 24 jam ni berkenyah. So nak takut apa dia kata? Sebab semua orang menggunakan kaedah yang sama. Yang syok pergi beli tu budak perempuan, budak lelaki tak pergi. Ngeri. Tangkap budak perempuan, buka-buka dia punya pers, dia tengok kondom berceredat. Budak lelaki mana ada dalam wallet dia ada kondom? Mana ada? Tak tahu ke wallet apa dah. Jadi nak abang kata ni benda yang dia sebut dekat kita. Suatu ketika dahulu, gadis-gadis, perempuan-perempuan malu untuk melakukan perkara tersebut. Tapi bila environment, persekitaran, masyarakat dah memang dalam keadaan tersebut, ia mengundang perkara-perkara kejahatan itu berlaku secara sewenang-wenangnya. Apatah lagi dia kata, diamalkan oleh seluruh masyarakat dan disebarkan sewenang-wenangnya tanpa kawalan. Pokok kakak juga tulis 18 tahun ke atas tu ya. Tu pun tulis saja ya. I'm sorry to say. Kondom ada tulis 18 tahun ke atas? Asal tak ada. Mana ada orang nak beli kondom 18 tahun ke atas dah. Okay? Jadi ni benda-benda yang disebut ni, yang tidak dikawal, yang menyebabkan perkara tersebut mudah untuk dimiliki. Tidak dapat dinafikan dia kata, tersebarnya perzinaan akan menzahirkan banyak penyakit berbahaya seperti siflis, buaser dan lain-lain lagi. Jadi benda-benda lagu ni merupakan perkara yang kita minta supaya Allah Ta'ala tak menguji kita dalam keadaan tersebut. Sebab itu kaedah Islam kita dah mengaji dah, al-wiqayah khairun minal ilaj, prevention better than cure. Okay? Pencegahan itu lebih baik daripada mengubati. Sebab itu dalam kaedah Islam kita kena tutup segala pintu-pintu yang membawa kepada perzinaan, sadduz zara'i. Sebab itu Tuhan sebut wala taqrabuz zina
jangan kita menghampiri zina. Jadi segala pintu yang membawa kepada perzinaan perlu ditutup. Ini kaedah agama. Tapi bila kita tak ikut kaedah tu yang pantang lepas tu dia. Jadi benda ni kita kena banyak berdoa kepada Tuhan, especially untuk diri kita, supaya Tuhan jangan uji kita dengan keadaan-keadaan tersebut. Lepas tu kita kena menyuruh kepada masyarakat kita supaya kembali untuk beramal dengan Islam dalam keadaan keseluruhan. Kita kena menyeru kepada pihak-pihak berkuasa, pemerintah dan yang sama waktu dengannya, melaksanakan Islam secara keseluruhan, especially undang-undang hukum yang bersangkutan dengan agama kita. Sebab apa? Sebab bila ada undang-undang ni, baru orang tak apa nak berani untuk melakukan perkara tersebut. Tak payahlah guna logik akal kita. Okey? Sebab otak kita ni kan gelong. Berarti dia kata apa? Dia kata arak ni apa salahnya kita jual? Siapa yang kuat imannya, dia tidak akan membeli dan meminum minuman arak tersebut. Tu orang panggil otak gelong. Okey. Lepas tu kita pun jawablah kat geng-geng gelong ni. Kita kata rumah duk kunci buat apa? Buat pintu, buat tingkap. Dia tak payah buat pintu, buat tingkap, tak payah kunci. Kalau pencuri tu kuat iman dia, dia pun tak masuk mencuri rumah kita. Betul tak betul? Kalau nak kira semua kuat iman, tapi tu bercakap ni dia kena based on kaedah agama, bukan akal kita yang sempit tu. Ni benda-benda kita kena faham dalam hidup ni. Ada kami cakap jual arak pun tak salah. Siapa ada iman dia tak beli Betul je kaedah tu. Tu tak kira dengan MH370 ni. Seminggu tak jumpa ni. Mata. Jadi benda-benda lagu ni yang kita kena reti ni. Sebab itu akal kita ni tak pergi ke mana pun. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala bagi hukuman dekat kita, undang-undang untuk kita. Sebab apa? Sebab dia mengetahui sejauh mana kehebatan dan kelemahan kita selaku manusia. Tapi itu kita kena akor dengan titah perintah Allah Ta'ala. Kalau nak kira lagu tu, rumah kita jangan bawa pintu, jangan bawa tingkap, kunci-kunci semua jangan bawa, duk bawa padlock semua, bawa. Kalau pencuri itu seorang yang beriman, dia tidak akan mencuri di dalam rumah kita. Jadi sebabnya orang duk buat lagu ni sebab dah tahu dah memang tak ada iman. Tera ada iman pun terabuk, tambah tak ada iman. Kan? Bab zina ni sedap-sedap serban besar pakai pun jatuh mah. Sabar sah. Tapi tu jangan duk kalut. Ikut apa yang Tuhan perintahkan dekat kita. Okey? Sebab kita tidak mengetahui hikmah di sebalik perkara-perkara yang telah difardukan oleh Tuhan kepada kita. Maka ini ditambah lagi dengan suasana yang ditempuh oleh masyarakat moden sekarang. Macam kita ni. Mendorong mereka hidup berbogel, kata penulis kitab ini. Bertabarruj dan bercampur bebas tanpa ada perasaan malu. Tak bogel lagi. Dia boleh pakai tudung, pakai seluar pendek. Tak. Dia boleh tu no. Ngaji kitab mahal tu lah. Budak-budak perempuan lah. Pakai baju kecil adik dia ni tak apa payah dah betul tak? Nasib gelubang bekerja. Lagi apa turun duduk tepi jalan tu bukan atas lagi lah pun pergi turun boleh gerak lah. Kan dia kata bukan orang Teguh sah, orang Padang Serai. Okey, sebab hampa kan main road. Kan? Suruh orang Padang Serai lalu lagi depa orang Padang Serai pun bukan orang kami tu, orang Sidam tu. Semua bukan tak mengaku saja terus kan. Habis semua bukan mengaku. Okey. Jadi dah apa kata masyarakat moden yang hidup berbogel, bertabarruj. Tabarruj ni bersolek, make up kita panggil. Okey, solek sampai tak mau-mau. Okey. Kartun kan? Apa nama? Hanya buat iklan. Aduh, tak tahanlah hidup ni. Padam-padam patut dah lah kot. Kan? Ni sampai tak tahu nak cerita. Bercampur bebas tanpa ada perasaan malu antara lelaki dan perempuan. Semua sebab ini berlaku, dia kata. Semua sebab ini berpadu tenaga dengan kaedah pencegahan kehamilan bagi menyebarkan keburukan. Habis itu bila ada fake ke, bila ada perkara-perkara yang merepek ke, dia panggil kekasih gelap lah, tak apa-apa zaman lah ni kan. Sebab apa benda itu berlaku? Sebab boleh mencegah kehamilan. Kalau berzina pun dia kata tak ada apa-apa, don't worry. Dah makan ubat perancang, dia pun dah pakai kondom. So nak takut apa? Maka benda ni menyebabkan berlakunya perzinaan dalam masyarakat kita tanpa kita boleh mengawal perkara tersebut.
Malaysia ni kira gagal sikit lah. Sebab ada apa? Penguatkuasa. Tu pun penguatkuasa kena hentam lah. Kan? Tak tahan betul. Okay. Jadi nak abang kata terhadap penguatkuasa pun merepek. Tambah tempat tak ada penguatkuasa tu ya. Lompat pergi border ya. Motau. Tu yang patang lepong. Okay. Jadi benda-benda lagu ni kita kena ingat. Kita kena berdoa supaya Tuhan tak uji kita dengan perkara-perkara ini. Okay. Sebab benda ni dia tak boleh cakap besar. Ustaz ke baru nak start ke seropah ya. Okay. Bila Tuhan uji, kita takut kita tak mampu menghadapi ujian tersebut. Especially orang lelaki ya. Tu jangan dapat orang tua-tua sebut apa? 3 ta. Tahta, wanita dengan harta. Okay. Ada orang dia duit dia tak kisah. Sebab apa? Dia duit banyak lah. Dia aku anak orang kaya. Anak-anak pun macam tikus jatuh dalam tepung ya. Nak apa duit tu ya. Tapi dengan perempuan tak boleh pergi lah. Pantang lepas tengok dari lincin. Istilah orang tua-tua kan. Mata. Ada orang dia dengan perempuan tak ada apa-apa. Okay. Tak galut langsung. Tapi dengan duit tak boleh pergi. 5 ringgit pun kira. Sebab apa? Haji bakhil. Okay. Ada orang duit pun tak galut. Perempuan pun tak kacau. Tapi dengan jawatan ni. Ngeri wah. Dengan tahta ni sanggup melakukan apa saja demi mempertahankan kuasa. Ini yang kita sedang kan. Itu yang World Trade Center dirobohkan di US 9/11. Tidak lain dan tidak bukan demi untuk menjahanamkan Islam. Ingat saja-saja World Trade Center tu dijahanamkan. Okay. Lebih tu bila kita duduk mengaji, kita duduk baca tambah zaman kita lah ni kan. Malaysia lah ni duk kalut dengan MH370 tu lah. Teori konspirasi, cara konspirasi dah yang sama waktu dengannya. Teori Tok Bomo, cara Tok Bomonya. Bomo pun hebat dengan lawyer-lawyer semua nak saman orang ni. Agak kan. Penampak boya. Aduh, tak tahu nak kata. Saya pun tak reti ya tuan-tuan. Negara aku diuji dengan keadaan yang sedemikian rupa. Ni mereka duk tweet dalam Twitter, duk upload dalam Facebook, nu geng-gengnya duk ngaji overseas, duduk Mesir, duduk mana halau malu, satu dunia tahu. Kata Malaysia, okay, memiliki ahli sihir yang hebat. Lepas duk tweet dalam Facebook. Kan? Lepas tu ada satu lagi hanya dia upload dalam Twitter dia agak. Dia kata di Malaysia ni orang Malaysia pulun sangat mempertahankan kalimah Allah daripada diguna pakai oleh orang Kristian, tetapi menyengutukan Allah Ta'ala dalam masalah kehilangan MH370. Pula dah duduk Malaysia lah, tak payah keluar pergi overseas, malu orang. Orang tanya, where you come from? Malaysia. Dandan menjerit lah kan. Dengar Malaysia menjerit tu ada. Kadang-kadang nak tergelak juga hidup ni. Tapi dah buat macam mana? Itulah kehidupan. Kita tak tahulah apa nak jadi ke depan ni lagi. Apa yang akan berlaku kepada negara kita yang tercinta ini. Habis itu hampa motor-motor, kereta-kereta semua simpan elok. Kapal terbang 777 pun hilang. Dekat motor kereta hampa tu senang-senang orang curi. Boleh faham tak ni? 777 pun hilang dekat motor hang. Lagi senang hilang. Hak besar pun hilang, tambah hak kecil. Faham tak tu? Jadi nak abang kata ni lah yang berlaku dalam negara ku yang tercinta. Hak buatlah. Okay. Yang kedua, kita tengok apa dia kesannya. Meruntuhkan sistem kekeluargaan dan memperbanyakkan perceraian. Ni, apabila berlakunya perkara tersebut, okay, nak merancang keluarga. Antara kesan yang berlaku, okay, meruntuhkan sistem kekeluargaan dan memperbanyakkan perceraian. Macam mana ni? Selagi mana seorang pemuda dapat melepaskan hajatnya kepada seorang gadis, dan gadis itu pula dilindungi oleh kaedah-kaedah pencegah kehamilan, maka apa perlunya kehamilan? Boleh faham? Dia kata bila seorang lelaki boleh melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan, okay, dan perempuan tu pula boleh mencegahnya kehamilan, maksudnya tak mengandung. So nak mengandung, buat apa maksud dia? Okey. Pemuda yang enggan berkahwin akan menyebabkan rosaknya sistem kekeluargaan. Itunya orang kadang-kadang malas nak menikah. Dia kata tak menikah pun tak apa.
Takat nak ni dia kata anytime, any place, anywhere. Berarti istilah aku sebut anak. Kan reti ya semua. Kan nikah lega. Kan? Dia kata nak nikah apa? Tak nikah pun macam nikah. Ni yang disebut dekat sini. Menyebabkan rosaknya sistem kekeluargaan. Sebab apa? Tak mau menikah. Di Eropah contohnya, para pemuda tidak melihat perkahwinan sebagai keperluan sosial. Begitu juga mereka yang telah berkahwin. Nah, abang kata menikah ni bagi mereka bukan satu perkara yang nak membentuk masyarakat ataupun bukan keperluan sosial. Tak nikah pun orang tak heran. Tambah zaman kita lah betul ya. Orang bukan heran sangat ham nikah tak nikah macam pasal. Ham nikah pun nampak macam tak nikah, tambah tak nikah. Memang tak nikah dah. Lerti ya ni. Jadi nak abang kata ini keadaan yang berlaku nowadays sekarang ini. Apa perlunya mereka terikat? Silap. Apa perlunya mereka terikat antara satu sama lain melalui proses perkahwinan? Dia kata nak menikah buat apa? Menikah pun tak mau beranak. Sebab mengamalkan dasar merancang keluarga. Apakahnya menjadikan setiap orang di kalangan mereka menanggung kesalahan orang lain. So nak abang kata ini antara kesan yang akan timbul apabila berlakunya perancangan keluarga tersebut. Bila adanya alat-alat merancang keluarga itu tadi, maka kesan yang kedua menyebabkan ada di kalangan masyarakat yang memilih untuk tidak mahu berkahwin. Sebab kahwin pun tak ada makna apa-apa. Sebab dia tak membentuk keluarga tersebut. Baik. Mereka adalah anak-anak yang merupakan penyebab utama berterusannya kehidupan keluarga walaupun menghadapi berbagai rintangan. Nampak? Sebaliknya dia kata, pil-pil pencegah kehamilan menjadikan pasangan suami isteri suka menangguh hasrat untuk mendapatkan anak puluhan tahun sehingga mereka sampai kepada peringkat umur tertentu, barulah mereka merancang untuk mendapatkannya. Padahal kalau ikut kaedah, anak-anak ni merupakan penyebab utama untuk meneruskan kehidupan berkeluarga. Walaupun kita melalui berbagai rintangan sewaktu mana nak membesarkan anak-anak tersebut. Orang ada anak dia tahu lah. Betapa susah dan sukarnya untuk mendidik anak-anak. Start daripada kecil sampai besar. Kecil cara kecil, besar cara besar, tua cara tua. Satunya orang tua besar tu. Waktu kita panggil orang ayah, kita syok Tapi bila orang panggil kita ayah, masa tu baru kita tahu hidup tu apa. Yang kata ayah ni sampai ketua menanggung kesusahan tersebut. Kalau anak tu jenis menyusahkan, berarti jadi nak abang kata kalau ikut kaedah, anak ini penyambung generasi dan juga masyarakat tersebut. Tapi apabila berlakunya tahdidun nasal, perancang keluarga tersebut, menyebabkan perkara itu tidak lagi berlaku. Yang mana dia kata pil-pil perancang kehamilan menjadikan pasangan suami isteri suka menangguh hasrat untuk mendapatkan anak puluhan tahun sehingga mereka sampai kepada peringkat umur tertentu, barulah mereka merancang untuk mendapatkannya. Itu yang menikah tak mau anak. Tapi orang tua kita ni kadang-kadang kalut juga. Tu yang payah. Tak menikah tanya bila nak menikah. Dah menikah tanya tak ada apa-apa lagi kan? Dah ada anak tanya awak kerap sangat pula tak? Pun tak kena. Kadang-kadang lah, bukan semua lagu tu. Hampa ni sampai tak ada nak merancang langsung ke? Pula dah setahun seorang. Ada orang setahun 2 orang pun. Bulan 1 seorang, bulan 12 seorang. Setahun 2 orang. Hampa tak nak jumpa kes tu saya? Aku jumpa. Ada tak apa. So nak abang kata, ini keadaannya. Sebab itu masalah anak ni, kita semuanya mengaji dan beriman dengan Allah Ta'ala ni reti. Dia merupakan rezeki, gifted, anugerah daripada Tuhan. Sebab itu orang yang Allah Ta'ala anugerahkan anak, dia bertanggungjawab di atas anugerah tersebut. Begitu juga orang yang tidak dianugerahkan anak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mengetahui akan keadaan kita dan Ia maha mengetahui di atas apa yang dilakukan olehnya kepada kita. Tapi itu anak ni tak payah susah hati. Sampai masa ada. Tak sampai masa, tak ada lagi. Itu biasa. Sebab yang melahirkan, yang memberi kelahiran tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hang boleh pergi mandi tasik dayang bunting, hang boleh minum air tasik dayang bunting, tapi bukan tasik itu yang membuntingkan. Ini benda-benda kita kena faham.
Okey, habis tu orang yang faham konsep kehidupan, orang yang reti qada qadar, dia tak kalut benda-benda ni. Sebab apa? Dia tahu semuanya ketentuan daripada Allah. Habis tu Allah Ta'ala uji kita berlandaskan kepada keimanan kita. Habis tu tak payah susah hati. Habis tu kalau kita mengaji cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dapat anak pun umur dia lanjut. Okey, dah lah dapat anak umur lanjut, nak kena hantar pergi duduk Mekah, bukan ada siapa pun. Dia dengan anak dia ya, bini dia dengan anak dia ya. Anak besar nak kena sembelih pula ku atas. Bayangkan bagaimana ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi benda-benda ni semua merupakan perkara dalam kehidupan, rempah ratus dalam kehidupan kita, yang mana Allah Ta'ala anugerahkan itu mengikut kehendak dan kekuasaan Tuhan. Baik, setiap orang dari mereka begitu mudah menceraikan pasangannya apabila wujud sesuatu masalah. Bahkan dia kata disebabkan perancangan keluarga ni, yang mana bila tak ada anak, mudah pula nak berlakunya penceraian. Sebab apa? Gibah, tension. Sebab itu benda-benda lagu tu dia kena ada orang-orang yang duk bagi motivasi kat kita. Sebab setan dia akan cuba hasut kita. Okey, dia main lah nikah lengkok bro. Contoh, buah tu paling tak tahan. Sebab apa? Bini tak boleh beranak. Tak pun bini tak mengandung-ngandung lagi. Nikah lengkok. Cik. Ingat senang nak lalui dugaan tersebut. Okey, habis tu kita kena kuat. Okey, kita kena ada mentor yang duk nasihat kita. Okey, lepas tu kita kena yakin ni semua kerja Allah Taala. Kita hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ingin terbalik tu kita, yang bagi tu Allah Taala. Ni sampai tak tahu punca, tak tahu kaedah ni payah ni. Okey, jadi benda-benda lagu ni semua merupakan antara keadaan-keadaan yang kita kena faham. Tapi ada kalanya mengikut kaedah-kaedah tertentu. Benda tu kena discuss. Maka Profesor Yarens pernah berkata, suami-suami atau isteri-isteri yang menuntut perceraian, 1/3 dari mereka adalah yang tidak dikurniakan seorang anak, dan 1/5 dari mereka adalah yang tidak dikurniakan lebih dari seorang anak. Boleh faham? 1/3 yang tak ada anak, 1/5 yang ada seorang yang tak lebih. Sebenarnya dia kata di sana terdapat hubungan yang jelas antara talak dan kehidupan tanpa zuriat. So bila merancang keluarga, ini antara impak dia. Itu yang dimaksudkan oleh penulis ni kepada kita. Okey. So nak kata berlakunya penceraian ni sebab apa? Sebab merancang keluarga tadi ya. Ni especially bagi yang boleh beranak tapi tak mau beranak. Itu maksud dia. Sebab itu berlakunya penceraian, 1/3 dia kata, yang 1/5 yang tak ada anak, 1/3 yang silap, 1/3 yang ada anak yang tak ada anak, 1/5 yang anak seorang tak lebih pada 2. Sebab ia tidak mengeratkan hubungan di antara suami dan isteri tersebut. Lain kalau memang Allah Ta'ala takdirkan dia tak beranak, yang tu atas suami ya. Suami tu kena matang di atas perkara tersebut. Nak menikah lebih pun kena reti jugalah, kena faham kaedah. Okay? Sebab apa? Kita berkongsi hidup di atas perkara yang sama. Baik. Yang tu kena tanya ustaz nikah doang. Aku tak tidak urai. Ujar Will Doran, penciptaan kaedah pencegahan kehamilan adalah penyebab berubahnya akhlak kita, dia kata. Ikatan antara suami dan isteri terungkai manakala hubungan antara kaum lelaki dan perempuan goyah. Okay? Dia apa? Apabila penciptaan kaedah pencegahan kehamilan ini menyebabkan akhlak kita berubah. Okay? Menyebabkan tingkah laku kita berubah. Okay? Yang mana ikatan antara suami dan isteri terungkai. Alah, bini laki nak anak, bini tak mau. Dia ada agak lagu tu dia. Tak pun bini nak anak, laki tak mau. Pun ada. Kadang-kadang laki yang suruh merancang, bini tak mau. Kadang-kadang bini yang nak merancang sangat, laki tak mau. Itu yang dia kata terungkai manakala hubungan antara kaum lelaki dan perempuan goyah. Alah, sebab apa? Senang nak tukar pasangan. Boleh faham? Okey. Nak abang kata hubungan antara lelaki dan perempuan itu goyah. Kawan dengan dia ni 3 bulan, okey, rasa lebih kurang, kawan-kawan lain pula. Kau faham tak ni? Dia cerita ni. Okey. Esok kawan dengan perempuan lain pula. Kawan dengan perempuan lain pula. Bila yang nak nikah? Tak nikah. Nak nikah apa? Tak nikah macam nikah. Jemu ya, cari perempuan lain pula. Sama agak dengan perempuan, jemu cari lelaki lain pula. Ini yang disebut oleh Will Doran, yang mana dia menyatakan kaum lelaki dan perempuan goyah di dalam hubungan mereka.
Manakala yang ketiga dia kata, kurangnya kelahiran sehingga menjadi satu masalah kepada Eropah. Mereka sekarang sedang berusaha mencari jalan dengan menubuhkan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menambahkan kelahiran semula. Jadi bila mereka dah buat program ni, kesan dia, mereka telah lalui. Sebab itu barat ni, dia buat benda-benda ni semua untuk diri dia, konon-kononnya terlebih dahulu. Tapi bila dia nampak kesan-kesan buruk tersebut berlaku kepada dia, maka dia ekspor perkara itu ke dalam negara-negara umat Islam. Kita pula pakat duk import benda-benda merepek tu daripada dia, konon-kononnya atas dasar kemajuan dan ketemadunan negara kita. Ini yang berlaku. Sedangkan mereka di Eropah sudah pun mengetahui akan kepincangan di sebalik program perancangan keluarga tersebut yang menyebabkan mereka mengatur strategi semula untuk menambahkan semula bilangan rakyat mereka sendiri. Inilah natijah dari gerakan pembatasan kelahiran di Eropah. Ia tidak syak lagi akan menimpa seluruh masyarakat Islam yang turut terlibat dengannya. Nah, abang kata bila kita orang Islam pun ikut kaedah yang sama, maka kita juga akan mengikuti ataupun memperolehi keputusan yang sama seperti mana mereka. Sebab itu Nabi dah menyatakan di dalam hadis yang telah kita baca pada permulaan tajuk ini, bagaimana Nabi menyukai umat yang banyak. Nabi suruh kita kahwin, okay? Sebab kahwin tu sunnah Nabi. Bak kahwin ni orang lelaki cukup mau ni, kan? Siapa boleh kahwin lebih pada seorang kahwin? Sebab nikah 2, 3, 4 ni bukan semua orang boleh. Kita dah hurai dah benda tu kan. Nah, abang kata dia insan-insan pilihan Tuhan je. Hati, bukan semua orang boleh menikah 2, boleh menikah 3, boleh menikah 4. Okay? Hanya orang-orang yang Tuhan pilih lah. So bila siapa-siapa yang Tuhan pilih, pastikan dia melaksanakan tanggungjawab tersebut dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab orang lelaki bab sunnah ni menikah cukup ya. Hak lain tu tak apa nak kalut sangat tu ya. Janggut-janggut semua tak apa nak simpan sangat. Tapi bila sebut nikah ni, yang ni yang kita kena puluh ni, kan? Tu yang bila bersembang dengan bini bab sunnah ya, nampak nikah tu. Dan tu yang semangat nak nikah. Okey, tu apa? Ittiba' sunnah. Tak apa. Anak menikah sangat tak apa. Pastikan benda tu duduk berlaku dalam keadaan yang sepatutnya. Ni dah dalam nikah, kan? Bini sama bini pun tak jumpa-jumpa lagi sampai kelar. Contoh, kan? Berkeli tak habis-habis, mai sampai ke masjid ni agak-agak. Contoh. Ni aku cerita semua contoh-contoh belakang. Tak sangkut pun dengan hidup atau yang telah meninggal dunia. Berasa bibi. Okay. Jadi nak abang kata sebab apa benda tu berlaku? Sebab tak ada synchronize lah. Sebab orang perempuan ni bukan senang pergi tanya makcik-makcik tu, bini aku sampai kelar tak bagi. Tu tera bini ustaz tu, tak baru nak start, mau tahu. Okay. So nak abang kata bukan senang. Okay. Bukan senang kita nak memahamkan mereka. Kita orang lelaki kan nak tunjuk kebaikan dia. Buat apa menikah sana seorang merajuk, sini merajuk, boring. Baik menikah seorang, nak merajuk pergi. Kan? Jadi benda-benda ni semua tu saya kata gifted, anugerah daripada Allah Ta'ala. Okay? Sebab itu orang yang Allah Ta'ala takdirkan boleh menikah ramai ni, jaga elok-elok. Sebab kita ketandusan rule model dalam masalah poligami ni. Dulu Arkam boleh buat. Zahir nampak macam cantik. Kena tanya yang siapa ex Arkam. Okay? Hakikat dia cantik ke tak kita tak tahu. Tapi dari segi zahir memang kita nampak cantik lah. Arkam pula dah diharamkan. Kan? So lah ni kita nak tengok ustaz-ustaz yang berpoligami ni lah. Kan Qayyum, Ustaz Azhari berpoligami. Lepas tu ustaz apa lagi? Ustaz Kadiak lah, ustaz macam-macam ustaz lah kan. Syekh Abdul Qadir Al-Jubri. So mereka ni menjadi role model kepada kita sekarang ni. Right? Apa nak tengok Saleh Yaakob ya? Tak apalah tak Saleh Yaakob tu. Dan ustaz-ustaz ni kita nak tengok bagaimana mereka membawa keadaan poligami tersebut menjadi satu poligami yang indah dalam masyarakat, yang menyebabkan kita juga turut boleh melakukan perkara yang sama apabila sampai masanya. Itu yang paling tak ada aku sebut dah kan. Niat dulu dalam hati. Maka pahala niat tu sampai mati. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Barat mengubah pendirian terhadap program pembatasan kelahiran. Kita sambunglah bulan depan.
Soalan tanya-tanya depan nak baca Yasin lepas Isyak. Okey. Soalan simpan bulan depan. Lagi ada majlis baca Yasin. Siapa yang bersempatan tunggu. Saya balik awal dah. Tak kurang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.